السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada keterangan dan tafsiran bagi surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk ataupun surah Al-Munjiyah yang disunatkan agar kita membacanya pada setiap malam. Jadi Alhamdulillah, kita dah sampai kepada ayat yang ketiga, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alladhi khalaqa sab'an samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi sebelum ayat yang ketiga dan keempat ni, ataupun di awal ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Jadi sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang tingkatan langit, dia merujuk kepada tingkatan ataupun perubahan kepada nafsu manusia yang perlu dicapai. Maksudnya di peringkat pertama kita menyempurnakan jasad, peringkat kedua kita menghidupkan, peringkat ketiga menghidupkan rohani, mencantikkan rohani, keempat kita tadi dikurniakan dengan hikmah, dan seterusnya kan, ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut tingkatan-tingkatan langit sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perjalanan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam ayat ketiga yang keempat ni, penghujung ayat ketiga dan sepenuhnya ayat yang keempat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan manusia kepada 3 kumpulan. Maknanya kumpulan pertama yang diistilahkan sebagai Al-Awam. Kumpulan kedua yang diistilahkan sebagai Al-Khawas. Dan yang ketiga yang diistilahkan sebagai Khawasul Khawas. Ataupun kumpulan pertama diistilahkan sebagai Ahlul Islam, maksudnya di mertabat Islam. Yang kedua pada mertabat keimanan. Yang ketiga pada mertabat ihsan. Jadi untuk kita mengkaji ketiga-tiga lapisan tingkatan manusia ni, jadi kita akan melihatnya daripada satu sudut. Pertama sekali, kumpulan yang pertama, ahli Islam, mereka ialah orang yang menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Maksudnya mereka yang mentaati hawa nafsunya, maka mereka digolongkan sebagai kumpulan yang pertama, iaitu manusia yang dipanggil sebagai Al-Awam.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyatakan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat manusia yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu? Tadi kita maklum hawa nafsu tadi, ada kalanya dia menyuruh manusia kepada kejahatan, kepada mencintai dunia, mencintai pangkat, kedudukan dan seumpamanya. Dan ada kalanya nafsu tadi dia menyuruh manusia berbuat sesuatu kebaikan. Seperti nafsu tadi menyuruh manusia membaca Al-Quran. Nafsu tadi menyuruh seseorang tadi sembahyang, sunat. Kemudian nafsu tadi akan menjadikan tuannya menceritakan amalan tersebut, atau menjadikan amalan itu sebagai kebanggaan kepada dirinya. Dan itulah keadaan manusia yang pertama, kan? Manusia yang menjadikan nafsu sebagai pendorong ataupun tempat ketaatan bagi sesuatu ibadat yang dia ingin yang ingin lakukan. Tadi ada pun kumpulan yang kedua yang diistilahkan sebagai ahli martabat iman. Mereka diistilahkan sebagai manusia yang memandang dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, mereka beribadat dikurniakan dengan nur daripada Allah, dan dengan sebab nur yang dikurniakan tadi, maka mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perbezaan antara martabat Islam dengan martabat keimanan tadi. Maksud mereka yang di peringkat hawa nafsu ni, mereka hidup dengan kelalaian, tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka diistilahkan sebagai hidup di dalam kegelapan. Dalam Quran dibagi tahu sebagai dhalalin mubin, maksud tiada panduan. Dan dalam Fatihah kita baca sebagai ad-dhalin, maknanya orang-orang yang tiada panduan. Dan apabila seseorang tadi telah beribadat dan masuk ke dalam martabat keimanan, maka dia akan dikurniakan dengan ingatan. Dia akan memandang dengan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni, ingatan dia bermula daripada lidah. Maksudnya di martabat manusia yang di peringkat pertama, semasa dia tadi berada di martabat Islam, ibadat ni akan bermula di lidah. Sebab tu kita akan mengajar anak-anak kita semayang pada umur 7 tahun. Dan kita apabila dia berumur 10 tahun, kita akan rotannya sekiranya dia tadi tidak semayang. Dan kita maklum, semayang tadi ialah ibadat yang dimulakan dengan lidah. Maksudnya kita akan membaca Fatihah. Apabila dia rukuk, dia akan bertasbih. Dan apabila dia sujud, dia akan bertasbih. Jadi, di peringkat awal, peringkat awam tadi, kita akan beribadat dengan menggunakan lidah. Jadi apabila seseorang tadi telah dewasa, apabila dia tadi ingin membaiki dirinya, maka ingatan tadi itu akan dipindahkan ke dalam hatinya. Apabila ingatan tadi berpindah ke dalam hati, barulah seseorang tadi masuk kepada martabat iman. Dan itu ialah peringkat kedua, maksudnya peringkat keimanan. Maksudnya dia tadi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya. Jadi apa saja yang dia lihat pada ketika itu, disebabkan hatinya tadi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dia melihat sesuatu perkara, perkara tersebut akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada peringkat awal ialah manusia yang hidup dalam kelalaian, kegelapan, tiada panduan, kan menjadi hamba dunia, kan menjadi hamba nafsu dan seumpamanya. Itulah keadaan yang amat merugikan. Adapun sekiranya kita tadi betul-betul berniat untuk beribadat kepada Allah, maka kita akan dinaikkan kepada martabat keimanan. Manusia yang telah dikurniakan dengan nur, dan ibadatnya pada ketika itu akan berpindah ke dalam hatinya. Maksudnya hatinya akan mula mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ketika itu, dia berusaha menghilangkan kelalaian daripada dirinya. Jadi setelah manusia tadi berada dalam tingkatan keimanan tersebut, apabila dia tadi mula beribadat dengan hati, maka hati tadi akan hidup. Apabila hati tadi hidup, itulah yang dinyatakan pada ayat sebelum ni, allazi khalaqal mauta wal hayata. Maksudnya yang paling penting yang nak kita fikirkan ialah al-hayat. Maksudnya kita tadi menghidupkan hati.
Dan apabila hati tadi dah hidup kan pada martabat keimanan, hidup dengan bersungguh-sungguh kan, hidup dengan kekuatan, hidup dengan cahaya yang terang, maka kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kita kepada peringkat yang ketiga, iaitu martabat ihsan. Jadi pada ketika martabat keimanan, hati tadi telah hidup. Apabila hati tadi telah hidup, maka deria hati tadi akan mula berfungsi. Dan deria yang paling utama yang kita nak pastikan dia tadi berfungsi ialah penglihatan mata hati. Jadi apabila mata hati tadi telah mula melihat, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah seseorang tadi masuk kepada martabat ihsan. Jadi pada ketika itu ibadat ni ialah dengan memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ kita dapat faham ibadat berpindah daripada lidah kan, pada ketika seseorang tadi pada keadaan yang paling rendah. Kemudian ibadat tadi berpindah kepada hati manusia. Pertama sekali naklah kita menghidupkan hati dulu. Apabila hati tadi telah hidup, baru dia boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena menguatkan hati tadi, menghidupkan roh, sehinggalah panca indera rohani tadi hidup dan terbuka dan berfungsi. Dan yang paling penting sekali ialah panca indera penglihatan. Dan apabila penglihatan hati boleh berfungsi dan boleh digunakan, maka barulah seseorang tadi masuk kepada peringkat yang tertinggi yang diistilahkan sebagai al-ihsan. Jadi apabila ditanya kepada Nabi, apakah ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi di peringkat ketiga, ibadat tadi berpindah daripada lidah, kan, berpindah kepada hati, dan akan berpindah kepada penglihatan. Jadi itu ialah ibadat tertinggi. Ibadat yang paling agung ialah ibadat yang kita gunakan panca indera penglihatan. Dia ialah ibadat yang amat senang. Kerana penglihatan ialah semata-mata memandang. Kan kita pandang kepada bangunan, kan, pandang kepada manusia, pandang kepada bukit bukau, pandang kepada apa saja makhluk, dia akan menjadi ibadat. Apabila seseorang tadi sampai kepada peringkat ketiga, iaitu peringkat al-ma'rifatu, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bincangkan 3 peringkat. Maksudnya peringkat pertama ialah orang yang lalai, duduk di dalam kegelapan. Ini ialah peringkat yang pertama. Dan peringkat yang kedua ialah orang yang dah mula mengingati Allah, dikurniakan dengan nur di dalam hati dan tapi dia masih belum mengenal. Dia baru dalam latihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia tadi dibukakan mata hatinya. Kenapa bila dia dibukakan mata hatinya, diistilahkan sebagai kasyaf, kan, barulah dia tadi boleh melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal Allah, dan itu diistilahkan sebagai martabat ihsan. Jadi sekiranya kita dah boleh faham ketiga-tiga peringkat ni, inilah peringkat perjalanan ibadat seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada 3 ni, inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Tabarak ni. Maksud setelah Allah Ta'ala membincangkan 7 lapis langit, Allah Ta'ala menyebut lafaz penglihatan ni. Kalau kita baca, maksudnya ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Daripada ayat ni yang kita tengah baca ni, Allah Ta'ala menyebut masalah penglihatan ni sebanyak 5 kali. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, peringkat manusia tertinggi, kan, manusia sampai kepada martabat ihsan, mereka ialah manusia yang ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Manusia yang tidak memandang perbezaan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia memandang ke semua makhluk Allah Ta'ala sama, penzahiran pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tak melihat yang ini berkuasa, yang ini tak berkuasa. Yang ini aku cintai, yang ini aku tidak cintai. Yang ini boleh bagi manfaat, yang ini tak bagi manfaat. Yang ini aku tertarik, yang ini aku tidak tertarik. Kerana semuanya dia melihat sebagai gambar yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berkata, ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Maksudnya mereka tidak melihat perbezaan pada penciptaan Ar-Rahman. Itulah peringkat yang tertinggi. Jadi pada ketika itu semua yang dia pandang,
dia akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ibadat sebenarnya. Kan ibadat yang dilupakan oleh manusia, iaitu ibadat dengan semata-mata memandang. Tapi untuk kita sampai kepada ayat ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, dia mesti lalu peringkat yang sebelumnya, iaitu farji'il basara hal tara min futur. Hendaklah kamu tadi mengulang pandangan kamu. Adakah kamu melihat penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tadi terbelah-belah ataupun terbahagi-bahagi. Ini diisyaratkan kepada martabat keimanan. Maksudnya orang yang berada di martabat keimanan, dia dah mula memandang kepada alam semesta, tetapi pandangan tersebut akan mengingatkannya kepada Allah. Jadi ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi diisyaratkan sebagai tiada terbelah, kan, maksudnya apa saja yang dia pandang mengingatkan kepada Allah. Cuma bezanya dia masih belum mengenali, kan, dia cuma mampu untuk mengingat dengan memandang kepada makhluk. Dan yang paling bawah sekali ialah apabila Allah berkata summarji'il basara karrataini. Inilah manusia yang paling rendah. Maksudnya dia memandang sekali, dua kali, tiga kali, kesan ialah yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Pandangannya akan patah balik kepada dirinya sendiri. Maksudnya dia tak melihat, tak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pandangannya sentiasa patah balik kepada dirinya sendiri. Dalam keadaan khasian, pandangan yang hina. Kan, maksudnya dia hanya memandang kepada kewujudan dirinya. Dia hanya memandang kepada kelebihan dirinya. Dia hanya memandang kepada aku yang berjaya, kan, aku yang berusaha, kan, aku yang memikirkan kesemua inilah dengan sebab kudrat dan iradat dirinya sendiri. Dan itu keadaan orang yang ketiga. Maksudnya orang yang hanya memandang kepada dirinya sendiri. Dan masalah pada peringkat ketiga ni ialah wa huwa hasirun, dia akan berada dalam keadaan yang amat penat. Maksudnya orang yang berada di martabat Islam ni, dia akan ditimpa dengan kepenatan. Maksudnya sembahyang, kan, sampai nak pecah kepalanya tapi hasilnya tak dapat. Kan, puasa, lapar berhari-hari tapi hasilnya tak ada. Begitu banyak harta yang diinfakkan di jalan Allah Ta'ala tetapi tidak ikhlas, maka hasilnya tak ada. Jadi itu keadaan orang yang berada di peringkat ketiga ni. Jadi satu masalah, iaitu pertama khasian, kehinaan. Maksudnya hina kerana dia tadi menjadi hamba nafsu. Hina kerana dia menjadi hamba dirham. Kehinaan, kan, kerana menjadi hamba dinar, hamba manusia, hamba wanita dan seumpamanya. Itu diisahkan sebagai khasian. Dan dalam masa yang sama, dia ada satu lagi masalah hasirun, kepenatan. Yang maksudnya buat kerja yang amat banyak tetapi tiada ganjaran. Ya, maksudnya kita hari ni, kita hanya pergi kerja ataupun kita buat apa-apa arahan daripada majikan, sekiranya majikan tadi bayar gaji. Sekiranya kita dah kerja sebulan, dia tak bayar gaji. 2 bulan dia tak bayar gaji, 3 bulan lama kita akan tinggalkan majikan tersebut. Kerana kita akan kata, aku hanya penat saja. Penat membuat kerja kepada majikan ni, tapi dia tak beri kepadaku apa-apa ganjaran. Jadi begitulah keadaan orang yang berada di peringkat ketiga ni. Orang yang menjadi hamba nafsunya. Apabila dia menjadi hamba nafsu, macam mana Allah nak bagi ganjaran? Allah hanya bagi ganjaran kepada hambanya sahaja. Kan? Jadi sekiranya dia tadi kekal menjadi hamba nafsu, nafsu tak boleh memberikannya ganjaran. Nafsu mungkin dapat menggembirakannya sekejap. Kan? Dia akan rasa kelazatan. Seperti mana dia rasa kelaparan. Apabila hilang saja kelaparan tersebut, maka makan sudah tidak lagi menjadi nikmat. Makan dia hanya menjadi nikmat sekiranya kita tadi berasa lapar. Jadi sekiranya seseorang tadi menjadi hamba nafsu, dia akan duduk dalam kepenatan dan kehinaan. Jadi itu 3 peringkat. Peringkat pertama ialah ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Inilah peringkat manusia yang tertinggi. Apa saja yang dia pandang, perkara tersebut tiada beza di sisinya. Kesemua itu ialah penzahiran Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat kedua ialah manusia yang memandang kepada alam semesta dan alam tadi mengingatkannya kepada Allah. Peringkat pertama, dia mengenal, kan, alam yang dia pandang dan segala-galanya. Peringkat kedua, peringkat ahli martabat keimanan, dia akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tadi memandang kepada alam semesta. Adapun golongan yang ketiga ni ialah manusia yang memandang
Tetapi pandangannya hanya dipenuhi dengan nafsu. Dan akhir sekali dia akan memandang kepada dirinya sendiri. Aku yang berkuasa, kan aku yang berkebolehan, aku yang cerdik. Semua ni dengan sebab usaha, sebab aku belajar rajin dahulu. Semua dia akan sandarkan kepada dirinya sendiri. Dan pada hakikatnya itulah manusia yang khasian. Manusia yang amat hina dan manusia yang hasir, manusia yang hanya memenatkan dirinya kerana beribadat atau tanpa ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Tabaruk ni di peringkat awal ni, maksudnya dia nak mengingatkan kepada kita beberapa perkara. Antaranya adalah kita tadi meningkatkan diri kita. Janganlah kita duduk kan bersama-sama dengan nafsu. Dan kedua, dia nak bagi tahu kepada kita ibadat yang teragung yang mesti kita capai ialah ibadat dengan memandang. Sebab Nabi apabila ditanya dengan ihsan, Nabi jawab ihsan tadi ialah kamu menyembah Allah seperti kamu melihatnya. Nabi tak kata kamu menyembah Allah kan seperti kamu mengingatinya, kamu menyembah Allah seperti kamu mendengar kan, tapi Nabi kata melihat. Dan melihat itulah nikmat yang paling agung. Maksudnya Nabi SAW pada Isra' dan Mi'raj dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihi-wassalam walaupun dia dah menjadi kalimullah kan, dia dah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun dia dah diistilahkan dia boleh mendengar kalam Allah, dia boleh bercakap dengan Allah, tetapi dia tetap minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala juga. Kan dia kata Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku ingin perlihatkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Kerana Nabi Musa mengetahui memandang kepada Allah ialah ibadat yang teragung sekali. Dari kurniaan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Maksudnya memandang kepada Allah ni akan berlaku di akhirat, kan, kurniaan di dalam syurga. Kan sebagaimana dalam hadis kan, apabila ahli syurga tadi telah seronok kan berada di dalam syurga, maka Allah Taala berkata kepada mereka, adakah kamu ingin aku berikan satu lagi nikmat tambahan kepada kamu? Jadi ahli syurga berasa hairan, dia kata dengan semua nikmat yang ada ni, adakah nikmat lain yang lebih agung daripada nikmat ini? Maka Allah kata ya, iaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang kepada wajah Allah dialah satu ibadat dan dialah satu nikmat dan itulah satu kurniaan yang paling agung. Jadi sekiranya kita di dunia tadi tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatiri di akhirat juga tidak mengenal Allah. Jadi sebab tu kita ada peluang di dunia ni beribadatlah bersungguh-sungguh kan, supaya kita tadi dibukakan hijab lalu dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tadi dah boleh ataupun dikurniakan dengan ingatan melalui pemandangan dan dah dikurniakan dengan mengenal melalui pemandangan, maka itulah ibadat yang senang kan, maksud ibadat yang tinggi di sisi Allah kan, ibadat yang hanya menggunakan diri mata pandangan, tetapi ganjarannya amat agung kerana apa saja yang dia pandang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 tingkatan yang dinyatakan daripada ayat ketiga dan keempat ni. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan tersebut kerana agar kita boleh naik daripada satu tingkatan kan kepada satu tingkatan yang lebih tinggi, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita memandang kepadanya di dunia sebagaimana dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapakah Nabi Musa tadi dia minta untuk jadi umat Nabi Muhammad? Sebab kita maklum setiap umat mewarisi kurniaan nabi-nabinya. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dikurniakan dengan memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kurniaan tersebut diwarisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa mengetahui sekiranya dia nak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia tadi minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia tahu setiap umat mewarisi kurniaan nabi-nabi mereka. Jadi kita yang berada dikurniakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ada satu kurniaan yang tak diberikan kepada umat-umat terdahulu, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita hanya dituntut untuk beribadat, untuk kita tadi membersihkan hati kita, untuk kita tadi memasukkan nur ke dalam hati kita, membuka penglihatan mata hati agar kita dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya dalam ayat 3 dan 4 ni Allah telah menyebut orang-orang yang peringkat tertinggi tidak memandang perbezaan kepada ciptaan Allah.
ulanglah pandangan tadi, nescaya kamu tidak akan dapat melihat apa-apa celaan pada ciptaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala tegur kepada orang yang paling bawah ni, kenapa kamu tidak memandang kepada Allah? Kenapa kamu hanya memandang kepada diri kamu sendiri? Kenapa kamu menghinakan diri kamu sendiri? Kenapa kamu memenatkan diri kamu sendiri? Padahal Allah Ta'ala mencipta ibadat dengan pelbagai peringkat. Dan Allah ingin memudahkan. Kan, dari ibadat tu semakin lama dia semakin mudah kan, kerana hanya dengan memandang saja, masa kita buka saja mata kita dah beribadat dah. Dengan kita buka saja mata kita dah digurniakan dengan ganjaran. Kita dibuka saja mata kita dah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat semakin tinggi seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ibadatnya akan jadi semakin agung dan ibadatnya akan menjadi semakin mudah dan tidak difahami oleh manusia. Macam kita tengok orang tu hanya duduk je. Duduk kan, dia tengok ke laut ke, dia tengok ke hutan ke, dia tengok ke kebun ke, tapi dia memandang tu ialah ibadat yang lebih agung daripada kita yang semayang kan beratus-ratus rakaat dalam keadaan kejahilan tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu sajalah kita punya perbincangan tafsir ayat yang ketiga dan keempat daripada surah Tabarak. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala izin, nanti insya-Allah kita sambunglah pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah sedap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi was sayyi'at wa taghfir lana biha jami'al dhunubat wa tamhu biha 'anil khati'at wa taqdi lana biha jami'a ma natlubuhu min al hajat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat. Ya Rabbi ya Allah yang mujib ad-da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan dan memberi kefahaman kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.